إلى شؤون والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. Ya Allah. Fa'atahumullah itu. Betul. Ya. Surah Surah apa tu? Qala fama khatbukum. Situ. Dua 8. Bukan 45. Bukan ayat 45. Dah lebih Minal 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Situ Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nabi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Maka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata, masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh aman. Dan kami cabut akan apa yang ada di hati mereka dari perasaan hasad dengki, sehingga menjadikan mereka bersaudara dalam suasana kasih mesra. Setelah mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing, mereka tidak akan disentuh susah payah dalam syurga itu, dan mereka pula tidak sekali-kali akan dikeluarkan daripadanya. Habarkanlah kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Maka akulah, yakni Allah Ta'ala, maha pengampun lagi maha mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal saleh. Dan bahawa azabku ialah azab yang tidak terperdi sakitnya bagi mereka yang tetap dalam kedurhakaan
dalam kedurhakaannya. Setelah Allah Ta'ala menceritakan keadaan ahli neraka dalam ayat-ayat yang terdahulu, maka dalam ayat-ayat ini Allah SWT menceritakan keadaan ahli syurga dan betapa bahagianya mereka berada di tengah-tengah taman yang indah yang berhampiran mata-mata air yang mengalir. Itu gambaran kasar diberikan oleh Quran yang sangat hebat. Ya. Pendetilan dia adalah tak boleh dijangkau oleh pemikiran kita. Adatul li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatar qalbil bashar. Dat tu mana aku sediakan bagi hamba-Ku yang saleh, yang taat setia kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Ma la ainun ra'at, benda yang mata tak pernah lihat. Itu kehebatan dia. Wala uzunun sami'at, dan benda yang tak pernah didengar oleh telinga dia. Wala ala khatar qalbil bashar, dan tidak pernah dilintaskan oleh hati manusia. Itulah kehebatan dia. Benda yang kita lihat atau dunia ni hebat, dah lihat, ya, dah dengar, dah tengok. Yang sana yang belum ni. Bayangkan yang belum lagi disediakan. Semua gambaran-gambaran sini, gambaran kasar dia menunjukkan tempat nikmat yang tidak ada sedikit pun kedukecitaan. Bahkan dicabut oleh Allah Ta'ala segala sifat-sifat kotor. Sifat-sifat kotor tak boleh duduk dalam syurga. Jadi buang hasad, dengki, khianat semua tak ada. Yang mereka duduk dalam keadaan aman. Ya, Masya Allah. Ya. Kita atas dunia kalau kaya macam mana pun ada orang hasad, dengki, kita tak sedap duduk. Kan? Di jalan macam ada je rasa orang khianat, orang dengki. Sana tak ada. Nikmat sebenar-benarnya. Sifat-sifat itu tidak layak duduk dalam syurga, dibuang oleh Allah Ta'ala. Kemudian mereka disambut dengan ucapan dan kata-kata, ya, kata-kata mesra dari penunggu dia. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalamnya keadaan sejahtera, aman, bebas dari segala gangguan. Bebas daripada segala ketakutan. Dan pengusiran dan kebinasaan tak ada di sana. Dilenyapkan oleh Allah Ta'ala perasaan dendam, dengki, benci. Ini semua benda-benda yang tidak menselesakan keadaan. Sama ada orang yang hasad ataupun maksud orang yang dihasad. Ya, sama je. Benda tu menyebabkan tak selesa. Dia semua benda tu tak elok. Dan benda tu tak layak duduk dalam syurga, semua dibuang. Mereka masuk dalam syurga dalam keadaan hati yang sangat bersih. Selain daripada nikmat zahir, hati mereka bersih, kasih, mengasihi, menghormati, cinta, mencintai. Oh, Masya Allah, hebat. Ya. Dia telah cabut semua tu, dendam, dengki, benci, dan digantikan dengan perasaan persaudaraan, saling cinta, mencintai, kasih, mengasihani, sayang, menyayangi. Mereka duduk berhadapan di atas bangku rendah dengan suasana damai. Ya, bangku rendah. Macam rupa bangku dia, serah Tuhan. Jangan bayangkan macam bangku kedai kopi lah. Duk cokor itu. Itu tak layak bangku masuk dalam syurga. Kayu jati tak layak. Dan tarap kayu jati duduk dalam syurga. Ya, sana hebat. Semua dibayangkan bayangan kasih. Duduk di atas bangku. Macam mana hakikat bangku dia? Fikir sungai jalan syurga dia punya dasar dia lebih harum daripada kasturi. Mana kita nak cari kan? Dinding-dinding sungai daripada permata-permata yang mahal. Mana kita nak ambil? Sebut yang nama sungai. Ya, tapi dia punya keadaan pendetilan dia, oh, di luar jangkaan akal kita. Dan diriwayatkan oleh Qatadah, sekali para ulama tafsir, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nari wa yu'basuna ala qatratin bainal jannati wan nar fa yuqtasu li ba'dihim min ba'd mazalim
Fayuqtasu li ba'dihim min ba'din mazalimu kanat bainahum fid dunya hatta iza huddibu wa nuqu uzina lahum fi dukhulil jannah. Orang-orang mukmin yang bebas dan terselamat daripada seksaan neraka akan ditahan di atas sebuah jambatan antara syurga dan neraka. Macam mana rupa hakikat dia serah Allah Ta'ala. Untuk apa? Dia selesaikan urusan perkara antara mereka yang terjadi di dunia dulu. Jadi orang mukmin yang lepas azab neraka dia tak kena. Kemudian dia kena tahan dulu. Ya, nak tengok urusan dia dengan orang lain ada tak sangkut ketika di dunia. Sehingga apabila sudah selesai dan diselesaikan, diizinkanlah mereka masuk ke dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Hebat. Buat urusan dengan makhluk lain penting kita selesaikan. Patut diminta ampun, minta ampun. Patut maknanya diganti rugi kalau ada benda-benda yang melibatkan benda sedemikian dan seterusnya lah. Sebab apa semua benda nak cuci. Ya, untuk dia dah bersih, tapi untuk dengan orang lain ada tidak. Sehingga dah bersih betul baru dibenarkan. Cari ke tempat bersih. Innahu la yadkhulul jannah illan nazif. Tak boleh masuk syurga melainkan orang yang bersih. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepada Al-Ashtar pada satu hari, sesungguhnya aku berharap bahawa aku dan Utsman bin Affan akan termasuk di antara orang-orang yang dimaksudkan oleh firmanullah Ta'ala ni. Dan kami maknanya cabut dari dada mereka segala perasaan dendam yang ada di dalam hati mereka sehingga mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas bangku rendah. Jadi ucapan yang sama pernah juga diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada Imran bin Talha, iaitu putera Talha yang bersama-sama Utsman bin Affan, termasuk di antara para sahabat Rasulullah SAW yang berada di barisan Aisyah radhiyallahu anha memerangi maknanya Abu Talib, Ali bin Abi Talib dalam peperangan Jamal, ya. Jadi benda tu ada. Bila cabut hilang. Ada benda dia dalam syurga tak ada, dibuang habis. Ini punca-punca manusia datang ke tenangan dalam hidup mereka. Ya. Sebab tu jangan terperanjat hidup mereka di dunia, sebab sesuai dengan sifat dunia. Sifat dunia itu adalah sifat tempat kekerohan, tempat susah. Ya, tak ada manusia daripada lahir sampai dia mati satu problem pun tak ada. Mana nak cari? Sebab dunia tempat dia. Ya, ada pun tempat di sana, itu dia. Tempat aman seaman aman, nikmat senikmat nikmat, sebab benda semua tu anda cabut. Dia berperang sebab apa? Hasad dengki, tamak, itulah punca dia, semua penyakit dalam. Kan? Dah kuasa besar nak luar kuasa lagi. Nak tekan orang, ada hasad, ada dengki. Daripada hati kan. Punca dari dalam, rosak habis satu dunia. Ini berperang, ini berentam. Jadi benda semua dah dicabut. Itu semua benda kotor, dicabut oleh Allah Ta'ala. Ada pun atas dunia, itu memang sifat dia kan. Betul dalam hikam bin Allah kata apa? La tastaghrib wuqu'ul aqdar ma dumta fi hazihid dar. La tastaghrib, jangan kamu terperanjat. Jangan kita terkejut, jangan kita tersentak berlakunya kekerohan dalam dunia. Sebab itulah sifat dia. Ya. Sebagaimana kita jangan terkejut, anak keling, anak Cina boleh cakap keling je ni. Kan? Anak keling ni baru 7 tahun dah pada cakap keling. Jadi keling. Kan? Anak Cina ni baru 7 tahun dah pada cakap Cina. Jangan pelik. Sebab dia bangsa Cina. Dia pandai cakap Cina. Melayu, bangsa Melayu cakap Melayu. Maka dunia ni bangsa dia apa? Bangsa tempat apa tuan? Tempat syawir.
tempat masyhur, tempat bersusah. Ni lah tempat ni. Negeri fitnah. Ni lah dia. Ada pun sana kan. Sebab sana tengok cantik. Tuan cabut habis tu. Segala sifat-sifat kotor semua dicabut. Tak dibenarkan. Mereka masuk syurga dalam keadaan aman. Ya, dan keadaan berkasih mesra. Menikmati nikmat yang tidak dapat digambarkan oleh mata, pikiran dan tak pernah didengar oleh telinga mereka. Itulah besar ni. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut tentang para penghuni syurga, bahawa mereka sekali-kali tidak merasa lelah. Tak ada penat, tak ada ya, gangguan atau perasaan bosan, tak ada. Tension ke, boring, bearing pun tak ada. Tenang, setenang-tenang, nikmat, senikmat-nikmat. Mereka tidak bimbang, semua penyakit benda itu dicabut. Tidak akan bimbang, akan dikeluarkan di tempat mereka tak. Sebab keadaan dia tak sama neraka. Neraka ada yang masuk keluar balik. Syurga kalau masuk dia tak ada keluar terus. Dah masuk terus satu. Tapi nak masuk dia ketat. Dia kena ada lesen kan. Dia kalau tak ada iman tak boleh masuk. Neraka bercampur. Orang beriman boleh masuk. Sebab dosa tak sempat dibersihkan. Kemudian mereka dikeluarkan balik. Adapun syurga kalau dah masuk dia tak keluar-keluar. Nikmat pula semakin hebat di sana. Dia kalau nikmat paling hebat macam mana pun, tapi ada takkid, dia ada masa. Selama berapa? 100 tahun ke. Tak sedap. Sebab makin lama makin dekat masa nak tempoh habis. Ini syurga tak ada. Nikmat selama-lamanya. Dan masuk dalam tu takkan keluar lagi. Sebagaimana begitu siksa hebat, bila masuk neraka orang kafir tak keluar lagi. Itu pening balik tu. Ya, dia punya apa satu tekanan jiwa mereka. Jadi kalau panjang mana pun ada harapan untuk keluar nanti. Yang ni tak boleh nak nanti, memang tak ada dah. Bagi ahli neraka kekallah di dalam tu bagi orang-orang kufur dengan Allah Taala. Ya, seperti iman sangat besar. Ya. Ada iman walau sedikit pun menyebabkan seorang masuk neraka tak kekal dalam neraka. Ya, itu usahanya iman. Dan syarat untuk ke syurga ialah dia iman. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, yuqal ya ahlal jannah innalakum antasihhu fala tamradu abadan wa annalakum anta'ishu fala tamutu abadan wa innalakum antashubbu fala tahramu abadan wa innalakum antuqimu fala taz'anu abadan. Akan dikatakan kepada para penghuni syurga daripada pihak malaikat, Allah Ta'ala wakilkan, wahai para penghuni syurga, ya ahlal jannah, hei ahli syurga, sesungguhnya kamu akan tetap di dalam keadaan sehat dan tidak akan ditimpa penyakit. Lepas tu dalam syurga dia tak ada apa? Hospital tak ada. Hospital dia tak ada. Sebab bukan tempat penyakit. Atau hospital, tandas pun tak ada dan toilet pun tak ada. Sebab makan minum diproses jadi peluh. Lebih harum daripada kasturi. Mana nak cari kan? Satu, penyakit tak ada di sana. Akan tetap hidup pula dan tidak akan mati. Ini lagi besar. Maknanya mereka dapat nikmat secara kekal. Akan tetap dalam keadaan muda. Ya, tak payah nak awet-awet. Memang cantik kan. Yang atas dunia muka coklat, muka hitam dia akan jadi putih cantik sana. Hidung-hidung sengit mengesut sana mancung-mancung lawa-lawa. Nikmat segi pandangan. Maka kalau muka dia tak antik, tak sedap lah segi pandangan. Dia cantik hebat kan. Bidadari cantik kan. Kalau dia jenguk ke dunia, padam matahari dunia. Maka isteri macam ni, isteri kan dia risau lah. Dan macam mana pula abang aku ni kau masuk kan. Isteri kalau masuk ke syurga dia lebih cantik bidadari. Wah, sedap sikit duduk kan. Lelaki dia pandang dia lagi cantik. Tidak akan menjadi tua. Ya. Orang sedang mengambil nikmat atas dunia ni, dia risau dia tua. Makin tua, makin tua. Sebab makin tua dia makin hilang sikit daya dia hilang. Daya penglihatan, daya pendengaran, daya tenaga. Semua ditarik sikit-sikit. Lala nyawa dia kena tarik. Habis tu padam. Ada syurga tak ada.
dia kekal dalam keadaan kemudahan yang paling hebat. Sebab tu orang yang mencari jalan ke syurga orang yang bijak. Ya, orang yang cari jalan syurga bijak. Orang yang tak cari jalan syurga dia cari jalan neraka. Itu orang tak bijak. Ya, bukan tak dapat nikmat hebat, dapat azab pula. Sebab tu Nabi buat kesimpulan bahawa sebenarnya apa? Abna Adam ati' rabbak fatusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Adam beri ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan kamu, maka kamu paling pintar dan cerdik. Jangan kamu derhaka, maka kamu dipanggil orang yang bodoh. Sebab dia taat, dia mencari tiket untuk ke syurga. Dia buat maksiat, dia cari tiket nak terjun ke neraka. Situ ukuran cerdik atau tidak. Kemudian Allah Subhanahu taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kekasihnya Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya khabarkan kepada hamba-hambaku, ya sila beritahu, sampaikan bahawa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping bahawa azabku adalah azab yang sangat pedih. Mana dua peringatan, ya. Di sini dinyatakan ada dua sifat yang kena imbang, iaitu raja dan khauf. Nabi mana sampaikanlah, beritahulah, ya ibadi akan hambaku, anni sungguhnya aku ni, ana ghafurur rahim, aku sangat pengampun, sangat pengasihan, ya. Digunakan dengan kaedah bahasa Arab, dia panggil apa tu, panggil sirah mubalaghah, ya. Ghafurun rahimun atau wazan fa'ulun. Di bahasa Arab dia ada sirah-sirah lapas. Lapas menunjuk makna terlampau dalam, makna lampau pengampun. Itu dia. Tak sekadar pengampun. Kalau ghafir lain, kalau ghafur dia lain. Kalau ghafur tu makna lampau pengampun, ya. Itu maknanya. Kemudian dalam keadaan Allah Taala tawarkan tawaran yang besar, sangat pengampun. Adalah cerita pula wa anna azabi huwal azabun alim. Tapi ingat, azab aku maha dahsyat, maha pedih. Dua keadaan, ya, Allah Taala datangkan dua peringatan besar. Dia Maha Pengampun Penyayang, dia juga Maha Pengazab. Itu maknanya. Dan diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul 'abdu qad apa tu? Ra'afwillahi lima tawarra'a min haramin walau ya'lamul 'abdu qadra 'azabin labakha nafsah." Sekiranya seorang mengetahui betapa besarnya, ya, pengampunan Allah Taala, lau ya'lamu 'abda qadra, ra tu tarik ke sana tu. Yang baca qad satu lapas, ra'awi itu ada makna dan ya, ra tu tarik ke sana. Qadra, ya, bukan baca qad satu huruf pula, ya. Sedangkan ni qadra tu isim, ya, qadra bukan qad. Kalau qad huruf, ya, sini dia panggil apa ni? Qadra. Ra tu tarik ke belakang, dia dah pergi masuk ke depan. Dia dah payah baca tu qad ra'au, ra'afwi tak ada dalam bahasa Arab. Ra tu tarik ke belakang balik. Qadra, kadar. Lau ya'lamul ab, kalau mengetahuilah oleh hamba qadra, akan kadar bahawa afwi itu keampunan. Afwillah, kadar keampunan Tuhan yang maha dahsyat ni. Nah, dia tidak akan enggan melakukan suatu perbuatan haram, ya. Dan sekiranya dia mengetahui betapa kenapa tu hebatnya keampunan Tuhan dan juga hebatnya azab dia, dua-dua tu kena dibagi. Maknanya bila kita terasa dijolok oleh nafsu, diperdayakan oleh syaitan untuk buat maksiat, dibisik, kita pasang ni benda-benda yang boleh membangkitkan rasa gerun dengan Allah Ta'ala, azabnya, kemukaannya, ya, supaya dia terpadam balik.
Dan apabila perasaan kita pula rasa macam nak lemah semangat, nak putus asa, dah banyak benar aku ni dosa, boleh ke? Kalau macam tu, pasang sifat raja pula. Tuhan sangat-sangat memberi keampunan. Kalau sekiranya dosa dia sepenuh-penuh bumi ni lagi, Tuhan boleh ampunkan. Banyak mana pada dosa dia Tuhan boleh ampunkan. Selain daripada dosa syirik lah. Syirik dia kena buat cara lain. Dia kena bertobat, mengucap balik. Adapun dosa yang ni biasa ni tak sampai peringkat syirik, dia boleh minta ampun. Bahkan Tuhan tawarkan banyak dalam Quran, sehingga Tuhan mempernamakan nama dia Ghafurun, Maha Pengampun. Ya. Dalam hadis kalau mengatakan kalau tidak ada orang berdosa, semua tak, Tuhan akan mati ke semua. Tuhan gantikan orang yang berdosa, kemudian orang tu minta ampun, Tuhan ampunkan dosa dia. Bukan makna suruh kita buat dosa ni, Tuhan nak izharkan pengampunan dia. Ya, bila ada berdosa minta ampun dia, dengan sungguh ikhlas, maka diberikan keampunan. At-taib minaz-zam kama la zambalah. Orang yang benar-benar bertobat menyesal daripada dosa dia, ya, maka dia seolah masih kaya mau walad ummuh, ibu dia. Itulah tawaran Allah Taala Maha hebat. Wa qala Allah Taala wa nabbihum an dhaifi Ibrahim iz dakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan kabarkan pula Nabi, kabarkan pula kepada mereka perihal tetamu Nabi Ibrahim AS ketika mereka masuk mendapatkannya, lalu memberi salam dengan berkata selamat sejahtera kepadamu. Ia berkata sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu. Itu tak kenal kan? Mereka menjawab, jangan engkau takut. Jangan engkau takut. La tahu, jangan kamu takut. Sebenarnya kami hendak mengembirakan, ya. Inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Kami nak gembirakan dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak laki yang bakal menjadi seorang yang berilmu. Nabi Ibrahim berkata, betulkah kamu menggembirakan daku? Mana dengan berita yang demikian? Bahawa aku telah tua. Kan? Dah tua. Mana kita faham lah. Maka dengan jalan apakah kamu menggembirakan daku nak dapat anak? Aku dah tua dah. Betul ikut kita Nabi Ibrahim ini, tua pun jangan berputus asa. Mereka menjawab, kami menggembirakanmu dengan jalan yang benar. Oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang berputus asa. Dan Nabi Ibrahim AS berkata, dan tiadalah siapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Ya. Waktu sejahat mana pun dia, jangan diputus asa. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Dan banyak mana pun yang amal ibadat kita, jangan sedap. Sebab kalau Tuhan tarik, bila-bila mana dia boleh tarik. Ya. Sebab kita duduk dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa memohon pertolongan. Itu maksudnya. Itu keadaan yang cantik. Ya. Tafsirnya Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut, maksudnya mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah malaikat-malaikat yang menjadi tetamu Nabi Ibrahim, malaikat tetamu. Bagaimana mereka masuk ke tempatnya dengan memberi salam, kemudian menyampaikan berita gembira bahawa dia, Nabi Ibrahim, akan dikurniakan seorang anak lelaki yang akan menjadi alim, iaitulah Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pada mulanya merasa takut kerana sikap mereka yang aneh, ya, tidak mahu menyentuh sedikit pun hidangan yang kat makan dia berhati, kan dia jadi makan.
Dan Ibrahim berkata kepada mereka, ya, bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak padahal usiaku dan usia isteriku sudah lanjut. Bagi dah tua dah. Para malaikat menjawab, berita gembira ini ada berita yang benar dari Allah Ta'ala. Dan tidaklah engkau tidak termasuk orang-orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata bahawa dia tidak berputus asa, kerana yang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala hanyalah orang-orang yang sesat. Dia Nabi Rasul kan. Ini maknanya mengajar kita supaya kita sentiasa berharap, bermohon, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus kita tengok pada Zahid sebab kan, pada kita tua, tapi alhamdulillah dapat anak pula anak yang special, dilantik menjadi Nabi lagi Rasul. Allah. Lepas tu kalau kita buka dalam Ihya, seorang sahabat kalau sekiranya dia beritahu aku besok aku meninggal, dan saya pada hari ni pun aku akan menikah. Tapi kalau orang tahu siapa nak, orang tak nak. Orang perempuan tahu tak nak, aku besok mati, esok sehari je janda. Tapi nak ceritakan apa? Kelebihan berkahwin itu lebih. Jadi bahasa panjang. Kelebihan berkahwin dan kelebihan meninggalkan berkahwin. Pun ada juga. Semua ada hujah-hujah. Bahasanya panjang. Nak ceritakan bahawasanya apa? Jangan putus asa. Bahawa tak boleh buat apa dia nak. Fa'alu limah yurid, dia buat apa dia kendak. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajmain illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Nabi Ibrahim bertanya pula, apa hal kamu wahai utusan Tuhan? Mereka menjawab, kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa untuk membinasakan mereka. Nabi Ibrahim banyak dapat kunjungan para malaikat. Ini khabar gembira tadi. Ini pula khabar apa? Dia nak terbalikkan tuan. Kaum Nabi Lut ya alaihissalam. Melainkan keluarga Nabi Lut, sesungguhnya kami akan selamatkan mereka semuanya, kecuali isteri je. Ya? Bayangkan tuan-tuan, seorang Nabi Rasul hebat, tiba-tiba isteri tak ikut. Ini semua pengajaran daripada kita lah. Ya? Kadang-kadang dalam keluarga isteri tak ikut, kadang-kadang isteri baik pula suami, buat hal. Kadang dia baik anak pula, buat hal macam-macam. Ya? Kadang dia baik sekeluarga, dia punya apa? Saudara mara, buat hal macam-macam. Buat ibu, buat hal bapa, buat hal, semua dalam Quran ada. Ibrahim bapa sendiri Azar tak ikut. Rasulullah SAW dengan apa? Sekeliling buat saudara, ya, dan sebagainya. Kerja apa? Sampai. Alaina bil qiraah wa 'ala Allah bil futuh. Atas kita ni kerja sampai. Itu tugas kita, jangan tak sampai, kena sampai. Kerja menyampaikan kerja Rasulullah SAW. Ya, ballighu anni walau ayat. Walau satu ayat kita sampaikan. Wa 'ala Allah bil yang buka. Kalau nak buka, itu bukan kerja kita. Kerja kita buat kerja Tuhan, jangan kita campur. Kerja Tuhan, kerja dia boleh buka, kita nak buka. Adapun kerja kita disuruh sampaikan dakwah, pujuk, tarik, beritahu, ajak, panggil, itu semua kerja kita. Ya, bahkan ditawarkan pula orang yang buat kerja itu besar, ya. Ad-da'i, ya, maknanya manahai kafaili. Orang yang menyeru manusia ke jalan kebaikan, dia dapat pahala macam orang tu buat. Kecuali istrinya, ya, kami telah tentukan menurut keputusan Tuhan, sesungguhnya ia daripada orang-orang yang tinggal menerima kebinasaan. Ya. Kita ikut Nabi Lut alaihissalam. Dia tinggal bersama-sama dengan kaum. Habis lepas tu datanglah panah dengan batu berapi-api mereka. Allah. Banyak ayat seumpama ini bila kita baca, dia membagikan penawar jiwa, tasliyah. Ya. Kita dakwah, kita terik berapa orang panah ayat ni. Nabi-Nabi Rasul lagi hebat ujian ni.
Kemudian Allah SWT berfirman menceritakan bahawa setelah hilang perasaan takut, setelah mendengar berita gembira dari Ibrahim bertanya pada mereka, apakah urusan yang penting membawa kamu datang kemari? Apa kes ni? Ya, yang mana para malaikat datang, masya-Allah. Mereka menjawab, kami sebenarnya diutuskan untuk membinasakan kaum yang berdosa, itu kaum Lut alaihissalam. Yang kesemuanya akan binasa, tak ditimpa azab Allah Ta'ala kecuali Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya, tidak termasuk isterinya. Isteri tak masuk. Yang kami selamatkan dari azab. Sedangkan isterinya, ya, sudah ditentukan bahawa dia akan termasuk di antara orang-orang kafir yang akan binasa. Allah. Sedih tuan-tuan kan? Isteri pergi lain-lain. Macam mana? So ujian daripada Allah. Nabi Lut dah sampaikan, Nabi Lut dah cerita, dah dakwah. Kemudian Tuhan pula tunjuk kuasa dia. Sama beri dapatlah. Kalau tak beri tak ada lah. Walaupun dia isteri apa? Nabi, lagi Rasul. Ya. Dan satu perenggan lagi. Falamma jaa alutunil mursalun. Ya, falamma jaa ala lutinil mursalun, baca tu. Jangan baca lutil mursalun. Sebab lutin tu itu tanwin tu. Apa makna tanwin? Nun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan. Itu makna tanwin. Bukan tanwin bagi dua. Orang Melayu banyak tanya tanwin tu bagi dua. Bagi dua mana? Atas, habis bawah ganggu kepala. Bagi dua tu bukan tanwin. Bagi dua ada tiga. Bagi dua atas dipanggil fathatain. Bagi dua bawah dipanggil kasratain. Bagi dua di hadapan dipanggil dhammatain. Itu bukan tanwin. Tanwin ialah nunun, nun mati. Nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan. Nun yang mati duduk akhir kalimat isim. Mana kalimat isim? Lutin, itu kalimat isim. Ada nun. Tanwin di ujung. Ya, di ujung. Dia ada pada mana? Lafzan pada lapas ada. La khattan, tulisan tak ada. Tapi bila nampak tulisan dia, bila bertemu dengan hamzatu waslin. Hamzah wasal. Mana hamzah wasal sini? Ialah al-mursalun. Sebab tu kalau Quran lama kita akan tengok ada nun kecil orang. Kan? Kecil dia buat nun. Itulah dia. Itulah tanwin, mana nun mati. Seolah-olah kalau kita baca lutin, seolah-olah kita baca lam waw mati depan lu, nun mati bawah tin. Bunyi tin, kan ada nun. Sebab dia kata lafzan pada lapas dia ada, pada tulisan tak ada. Dan dia timbul balik ketika berjumpa dengan hamzatu waslin. Sebab tu kalau tengok orang kerti baca Quran nanti test tu tengok. Kita baca ayat ni. Ya, surah Hijr ayat 61. Sila baca. Dia pun baca falamma jaa lutil mursalin. Habis salah. Til mursalin ni habis khata. Dia kena baca lutinil mursalin. Ya. Ada tanya guru tajwid lah, belajar tajwid kan. Falamma jaa lutinil mursalin qala innakum qaumun munkarun. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Maka apabila malaikat-malaikat utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut, ya, Nabi Lut bertanya, sesungguhnya kamu satu kaum yang tidak dikenali serta tidak diketahui baiknya kedatangan kamu. Dan tunjuk kuasa Allah Ta'ala. Kalau tuan nak buka, dia buka. Kalau dia tak buka, tak tahu lah. Kan? Kalau dia buka, sini Nabi ni, Rasul, tapi tuan tak buka, dia tak tahu siapa dia ni. Tapi kalau tuan buka, kalau dia wali, dia tahu. Kan? Dia tengok orang dengan sebab apa? Tuan buka. Masalah mengetahui benda gaib ni, terserah kepada Allah. Tuan buka, dia nampak. Tuan tak buka, tak ada lah. Itu cerita dia. Ya? Sebab benda tu benda arif, benda baru datang, bukan benda asli. Mereka menjawab, kedatangan kami bukan untuk mendukacitakanmu, bahkan kami datang kepadamu untuk membawa azab yang mereka ragu-ragukan kebenarannya. Ya, puak Nabi Lut yang kafir itu semua tak percaya. Ni kami nak rasa ke lah hari itu. Dia rasa kata dunia lagi kan
balikkan habis. Seekor tak tinggal. Jadi Allah, sementara di akhirat itu lebih dahsyat lagi dah. Juga membawa kepadamu perkara yang benar tentang kebinasaan mereka, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Itu malaikat yang bawa berita kepada Nabi Ibrahim AS. Sebelum dia pergi kampung Nabi Lut, dia singgah dulu. Ya, singgah. Membawa berita ni. Dia yang kenal kan Nabi Ibrahim ajak apa? Nabi Ibrahim ni terkenal dengan apa? Bapa jamuan. Siapa dia suka makan, dia jangan makan seorang. Dia suka makan ramai. Siapa panggil orang, dia suka jamu orang. Dia tetamu datang, dia jamu tu. Jamu-jamu tak makan, tak cuit pun. Ni apa siapa dia ni kan? Rupanya malaikat. Dia tak makan, tak minum. Tak ni. Firman Allah Ta'ala dalam ayat ini menceritakan keadaan Nabi Lut alaihissalam apabila didatangi tetamunya, itulah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai pemuda. Sebab tu barang siapa yang mengatakan malaikat pemuda, malaikat laki-laki, hukum dia berdosa besar. Siapa kata malaikat perempuan, hukum dia kufur. Sebab malaikat tak pernah merupai perempuan. Kan? Dia rupa Siti Nurhaliza ke tak ada? Kan? Dia tak ada. Dia rupa laki-laki dia. Dan dia merupai laki-laki yang paling cantik di kalangan sahabat. Siapa dia? Dihya Al-Kalbi. Ya, Dihyatul Kalbi, itu nama sahabat. Rupa Dihya. Laki-laki lah, bukan perempuan. Sebagai pemuda yang tampan dan berwajah elok, dia berkata kepada mereka, bila datang kaum rumah Nabi Lut lagi sahur ni, ini ada di kurung ramai-ramai. Kan? Bini dia pula panggil, kalau ni orang panggil ibu ayam. Nampak cantik dah, dinyalakan api. Bila ada api, orang kampung tu, wah, ni ada ni. Ada makanan. Ya, dia pun datang ke ramai. Oh, berat kerja. Kali malaikat lingkupkan, habis terus. Siapakah kamu ini sebenarnya yang kami tidak kenali? Apakah urusan yang membawa kamu ke sini? Tetamu itu menjawab, kami datang membawa azab. Oh, azab tu peranjat Nabi kan. Yang akan membinasakan kaummu yang berdosa. Dan azab yang selalu mereka ragu. Dia kata mana ada dah mati habis cerita, mana ada bakar-bakar neraka azab. Tak ada. Ni dia nak bawa atas dunia dulu, mukaddimah dulu. Sebelum dirasa di akhirat. Dan didustakan akan ketibaannya. Mana ada lu tak datang pun, kata kau kata azab-azab, tak ada apa pun, kata kan, ni kami bawa ni. Ya. Allah. Kemudian mereka pun mengarahkan dia, Pak Asri bi ahlik. Fa'asni bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi adbarahum wala taltafit, di syarat dia, wala taltafit minkum ahadun wamdu tu'marun wa qadaina ilaihi zalikal amr anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Oleh itu, bawalah keluargamu pada waktu malam, ya, serta ikutlah di belakang mereka. Lepas ke depan, ke belakang, dan jangan di antara kamu berpaling, itu syarat dia. Jalan tegak, dia pusing-pusing. Kalau pusing kena sambal orang. Yang paling ke belakang, pergilah ke arah yang diperintahkan kamu. Dia beritahu awal lagi, ya, malangkah berangkat. Dan kami wahyukan kepada tentang kesudahannya, itulah mereka akan dibinasakan pada waktu pagi, sehingga mereka terputus keturunan. Dia habislah. Maksud seekor tak tinggal dan Nabi terus. Berganapkan Nabi. Berangkat cepat. Ya, malaikat nak habiskan dia. Allah. Dahsyat ya. Dia cabar. Bila tak ada pun. Lut kata kena azab. Macam tak ada pun. Ni kami datang. Dia nak bawa ni. Dah sebat sekali habis pun. Seekor tak tinggal. Allah. Dan tafsir ayat ni. Allah Ta'ala berfirman menyebut bahawa malaikat para tetamu Nabi Lut ini menyuruh pergi, meninggalkan rumah bersama-sama keluarga yang beriman ni sesudah larut malam. Dan hendaklah dia Nabi Lut AS berjalan di belakang. Ya, lepas ke di depan, dia pantau di belakang mereka. Menjaga dan mengamati maknanya. Serta memerhatikan mereka. Jangan ada lagi.
Kemudian para malaikat mengingatkan bahawa dalam perjalanan tidak boleh seorang dari keluarga itu menoleh ke belakang. Yang tertoleh jalan straight aja. Jangan duk kisah lagi kampung rumah apa terus. Ni bala nak sampai. Azab besar nak sampai. Sekalipun terdengar mereka teriakan, dah kena kan macam orang meraung, oh jangan pusing, pusing kau kena nanti. Bila mereka balik ke sebab ada kes besar ni kan. Bumi angkat, balik itu kalau dia tengok macam. Pingsan ni kan jangan berpaling. Bunyi apa melaung ke apa, jangan paling terus jalan dia. Ngeri Sekalipun terdengar oleh mereka teriakan, laungan, pekikan maknanya disebabkan tibanya musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kaum Lut yang tinggal di belakang tadi. Sebab kita jangan pusing. Demikianlah Ta'ala telah menumpaskan kaum Nabi Lut dengan azabnya yang maha dahsyat. Bila itu di waktu subuh sebagaimana yang telah diwahyukan kepada Nabi Lut alaihissalam, wa jaa ahlul madinati yastabshirun qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wa la tuhzun qalu awalam nanhaka 'anil alamin qul haula'i banati in kuntum fa'ilin la umruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Dan qala ta'ala wa jaa ahlul madinati yastabshirun sadaqallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina